FIFA World Cup. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada seluruh warga negara Malaysia yang bersama kami di RTM ketika ini. Detik yang dinanti-nantikan sudah pun tiba. Kejohanan bola sepak FIFA 2010 menampilkan 32 pasukan yang bakal beraksi di persada antarabangsa. Saya tidak keserongan kerana sahabat saya, Jasni Safi turut bersama. How's it? Joel, dua perkataan yang baru saja kami belajar daripada Hasbullah Awang mengenai perkataan apa khabar, jawapannya Joel. Joel, kami bergembira. Bergembira. Jadi kami mahu pastikan seluruh rakyat Malaysia sepanjang sebulan ini bergembira dengan siaran langsung dan juga perlawanan-perlawanan tertunda yang kami siarkan sepanjang sebulan. Kita akan menyambut ataupun merasai demam bola sepak Piala Dunia edisi ke-19 dahlan yang sekarang ini buat pertama kalinya dilangsungkan di benua Afrika Selatan. Dan di benua Afrika dan Afrika Selatan telah diberikan mandat ataupun tanggungjawab untuk menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia edisi ke-19. Cukup menarik kalau dapat kita mengimbas sejarah latar belakang Afrika Selatan. Ya, sesuatu yang pasti dapat kita lihat bagaimana Nelson Mandela, satu-satunya pemimpin yang sudah pun berusia 91 tahun. Tetapi semangatnya masih lagi menebal seperti mana yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib semalam. Menyentuh soal RMK ke-10. Semangat berpasukan itu wajar kita contohi. Nelson Mandela menyatakan bahawa bola sepak boleh menyatukan keseluruhan masyarakat dunia dengan hanya bermain bola sepak. Renung-renungkanlah. Jadi Mandela berkata bola sepak Piala Dunia telah berjaya menghubungkan ataupun merapatkan semua jutaan penduduk dari seluruh dunia tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama, tanpa mengira darjat. Begitulah bagaimana bola sepak telah menjadi satu agenda pembangunan dan juga agenda perpaduan kepada rakyat bukan sahaja di seluruh dunia tetapi kita juga turut merasa tempiasnya di mana Perdana Menteri berkata semalam kita harus mencontohi bola sepak di mana kita harus bekerja secara berpasukan untuk memajukan negara. Baiklah saudara, sebentar saja lagi di Soccer City Stadium di Johannesburg akan berlangsung upacara pembukaan. InsyaAllah kami akan siarkan apa yang berlaku di sana dan selepas itu kira-kira 2 jam dari sekarang kita akan dapat menyaksikan perlawanan pembuka tirai untuk edisi ke-19 kali ini yang menemukan pasukan tuan rumah Afrika Selatan yang akan berhadapan dengan pasukan Meksiko. Tetapi saya percaya dahlan Afrika Selatan sekarang ini sudah pun bersedia untuk menunjukkan kepada dunia bahawa mereka adalah sebuah negara yang telah bersedia untuk menerima tetamu dan juga untuk beraksi di atas padang. Bafana, perkataan Zulu yang ditujukan kepada budak-budak lelaki. Begitu juga dengan Jabulani, ayo bergembira. Itu sesuatu yang telah pun sinonim dengan Afrika Selatan dan kita mengharapkan anda akan terus setia bersama kami kerana Jasni juga akan terus bersama dengan Hasbullah Awang ketika perlawanan yang pertama yang akan berlangsung nanti 2 jam dari sekarang. Dan pastinya kita mengharapkan pemain-pemain tuan rumah negara Afrika yang ketiga yang beraksi dalam perlawanan pembukaan pastinya belum pernah lagi kita lihat pasukan tuan rumah tercicir dalam sejarah bola sepak dunia ke pusingan yang pertama sekurang-kurangnya. Ya, baiklah Dahlan, kita juga menjanjikan ada sedikit kelainan dalam Piala Dunia edisi ke-19 kali ini kerana kita membawa satu teknologi baru terutamanya paparan melalui touch screen ini. Anda akan dapat melihat bagaimana perkembangan dan juga formasi yang akan kami tunjukkan secara langsung di sini. Dan apa yang berlaku di Afrika Selatan akan dapat anda saksikan ataupun kami bantu untuk memberikan sedikit pengetahuan melalui skrin yang disediakan di sini. Baiklah saudara, inilah antara apa yang akan kita sentuh yang di bawah tu, Jas. Yang di bawah tu kita sentuhkan. Nampak sebenarnya suasana yang kita nantikan di Afrika Selatan dan kerana itu saya rasa Afrika Selatan sendiri, saudara Dahlan telah pun melakukan satu persiapan yang rapi, terutamanya keselamatan. Faktor keselamatan yang menjadi kebimbangan pemain-pemain dan juga minat sebenarnya. Kita dapat lihat juga Jasni bagaimana dari segi sambutan dan juga
penghayatan masyarakat di Afrika Selatan umpamanya. Setakat ini sudah 97% tiket Piala Dunia telah pun terjual, dan inilah sesuatu yang kita ingin saksikan ataupun kita ingin impikan bahawa Pesta Bola Sepak Dunia ni akan berterusan. Satu Malaysia, sorakan yang berlangsung dan sorakan seluruh dunia akan dirasai. Baik, saya ingin memberi ruang kepada anda berehat seketika kerana kita ingin mengendorkan suasana. Kita saksikan apa yang kami sajikan untuk anda ketika ini. Jadi kita rehat seketika. Jadi saudara, seluruh dunia pastinya akan tertumpu pada ketika ini ke Soccer City Stadium, stadium yang baru dibina dengan kapasitinya 91,000 penonton dan merupakan stadium yang paling besar di Afrika Selatan pada ketika ini, dan sudah tentulah stadium ini akan menjadi tumpuan kerana pada hari ini akan dilangsungkan perlawanan pembukaan, begitu juga dengan perlawanan upacara pembukaan rasmi, dan stadium ini juga akan menjadi gelanggang untuk menentukan siapakah yang bakal menjadi juara pada 11 hari bulan Julai nanti. Dan kalau kita saksikan, Jas, bagaimana pada 2006 ketika Jerman menjadi tuan rumah, 12 stadium digunakan untuk perlawanan peringkat awal sehingga ke peringkat akhir, dan kali ini 10 stadium digunakan di serata Afrika Selatan ini, dan Johannesburg merupakan bandaraya besar yang begitu hebat dalam sudut pembangunan ekonominya, dan ini meletakkan stadium ini diberi pengharapan besar untuk menjanjikan persembahan menarik perlawanan pembukaan dan juga perlawanan akhir. Jadi itu sesuatu yang 10 stadium dalam yang menjadi venue untuk perlawanan pusingan akhir Piala Dunia edisi ke-19 ini. 5 stadium adalah merupakan stadium yang baru dibina, sementara stadium di Soccer City ini baru sahaja di upgrade ataupun diberi penambahbaikan untuk memastikan segalanya bersedia bagi mereka mempamerkan kepada dunia Dahlan bagaimana mereka mampu untuk menjadi tuan rumah yang terbaik kali ini. Saya rasa Jasni, bila bercakap dan ini kita dah nampak lokasinya di sana, di mana keadaan yang apa yang berlangsung di sana cantik, pandangan yang cukup indah, dan sesuatu yang kita harapkan akan turut kita rasai bersama nanti. Baik, saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan, upacara perasmian dan juga yang akan dilangsungkan ini penuh simbolik, dan pastinya kalau kita lihat budaya yang begitu hebat di Afrika Selatan dengan dihuni oleh beberapa ras ataupun bangsa ini, meletakkan 11 bahasa rasmi dipraktikkan di Afrika Selatan, Jasni. Jadi ini menampakkan bahawa penyatuan itu akan membuahkan sesuatu yang cukup menarik, dan pastinya kita mengharapkan kali ini Pesta Bola Sepak Dunia di Afrika Selatan akan memberikan gambaran sebenar, kepuasan sebenar kepada seluruh dunia mengenai bola sepak yang kita letakkan sebagai sukan utama dunia. Ya, sejarah bola sepak Afrika Selatan seperti juga Dahlan, sejarah Afrika Selatan ataupun sejarah negara mereka sendiri yang terjejas teruk ataupun oleh dasar apartheid. Afrika Selatan telah digantung oleh FIFA kerana dasar kerajaan Afrika Selatan pada ketika itu tidak membenarkan pemain dari bangsa lain menganggotai pasukan kebangsaan mereka. Itu sebenarnya yang membuatkan FIFA telah menggantung pasukan Afrika Selatan daripada beraksi di kejohanan peringkat antarabangsa pada tahun 1966. Dan selepas keganasan meningkat di Soweto pada tahun 1966. Baik, kalau kita lihat Jasni, sememangnya Afrika Selatan ini memiliki corak ataupun penyatuan pemain-pemain yang kita rasakan boleh standing dengan pasukan-pasukan lain, dan pasukan tuan rumah yang turun kali ini Afrika Selatan kita lihat sebagai pasukan yang ketiga dari negara Afrika yang beraksi dalam perlawanan pembukaan selain pasukan Cameroon dan juga pasukan Senegal yang menentang Perancis pada 2002. Cameroon yang menewaskan Argentina pada 1990. Itu pembukaan yang cukup menarik di kalangan pasukan negara-negara Afrika. Tetapi bagaimanapun, kalau kita imbas juga usaha yang cuba dilakukan oleh Alberto Pereira yang boleh dilihat sebagai tiupan trompet, muziknya ataupun bunyian Vuvuzela mampu menenggelamkan Meksiko pada perlawanan pembukaan kali ini. Baik, saya rasa kita tidak perlu berceloteh panjang, mungkin ada yang sedang berlaku di sana, tetapi terlebih dulu kita nak redakan perasaan anda yang tidak sabar-sabar menanti saat sepak bola. Kita berehat seketika.
Itu tadi kita perhatikan Jasni bagaimana sebuah negara tertua di benua Afrika yang dihuni oleh banyak suku, antaranya suku Hoi, Bushman, Xhosa dan Zulu. Itulah yang dapat kita saksikan bagaimana keterampilan mereka. Tetapi hari ini mereka bersatu dan juga menunjukkan kepada dunia bahawa mereka sekarang ini bersatu hati untuk menjayakan Piala Dunia 2010 dan sekaligus memberitahu kepada dunia dasar apartheid mereka telah lama dilupakan dan hari ini mereka mahu menjadi sebuah negara yang maju dan membuka pintu kepada sesiapa sahaja untuk datang. Walaupun ada juga faktor keselamatan yang dibimbangi oleh pemain-pemain dan juga peminat serta penonton untuk datang ke Afrika Selatan, tetapi mereka telah menafikannya dengan menyatakan datanglah ke Afrika Selatan untuk Piala Dunia ini. Selamat, anda akan selamat di sana. Itulah kata mereka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada jutaan penduduk ataupun warga negara Malaysia yang bersama kami di RTM1 ketika ini. Kita akan sajikan yang terbaik selama 4 minggu. Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan ini menampilkan aksi-aksi yang cukup menarik, himpunan bintang-bintang dunia, pasukan-pasukan pilihan anda dan pastinya kita akan jangkakan pasukan-pasukan pilihan. Saya yakin ketika ini anda juga sudah pun memiliki pandangan tersendiri terhadap pasukan-pasukan yang bakal bertanding yang akan bermula pada pukul 10 malam ini. 10 malam waktu di tanah air kita Dahlan, lebih kurang jam dengan Afrika Selatan. Ya, lebih kurang jam 4 petang di Afrika Selatan kerana perlawanan hari ini adalah perlawanan pembukaan yang melibatkan pasukan tuan rumah iaitu Afrika Selatan yang akan berhadapan dengan pasukan Mexico yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 2 kali dan sudah tentulah tumpuan kita akan ke stadium di Soccer City di Johannesburg untuk menyaksikan pertarungan ataupun perlawanan pembukaan yang pastinya cukup penting bagi kedua-dua pasukan dengan suasana yang agak suhu 14 darjah Celsius di Soccer City Stadium di Johannesburg. Mungkin satu suasana cuaca yang cukup menarik, cukup sesuai untuk kedua-dua pasukan, terutamanya pasukan Afrika. Memang dia orang happy, mereka gembira. Tapi saya sempat sebelum kita menutup tirai, sebelum anda bersama dengan Jasni dan juga Hasbullah selepas ini, halakasya, perkataan yang akan digunakan oleh warga Afrika Selatan ini apabila menjaringkan gol. Jeritan yang halakasya, perkataan yang anda harus ingat sampai sehabis bola sepak Piala Dunia kali ini. Jadi anda di tanah air, setiap kali pasukan, bukan saja pasukan Afrika Selatan menjaringkan gol, pasukan yang anda minat menjaringkan gol, soraklah dengan halakasya, gol, halakasya. Baiklah, ayo kita bergembira Jambulani. Kita akan bergembira selama sebulan dengan siaran langsung dan juga perlawanan tertunda yang kami bawakan kepada anda secara percuma, Dahlan. Tidak perlu bayar, tidak perlu berlanggan. Itulah yang kami tampilkan kepada anda selama sebulan ini. Saya bagi ruang kepada Jasni pukul 9 nanti untuk bercakap sama Hasbullah. Kerana Kamal Roslin pun dah kata kita berhenti dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana kerana kita sajikan yang terbaik untuk anda. Jumpa lagi pukul 9 nanti. Hanya memakan masa lebih kurang 45 minit, tetapi hari ini 3 jam kami berada dalam bas untuk sampai ke stadium sebesar tadi. Bahawa agaknya keadaan di stadium sekarang ini hingar. Pada ketika ini adalah pasukan bendera Bradley dan juga bendera FIFA di samping kebanyakan mereka sedang menunggu kemasukan kedua-dua pasukan untuk lawanan pembukaan Bafana Afrika Selatan berdepan dengan Mexico sebentar lagi. Namun seluruh stadium saya gambarkan warna hijau dan juga kuning menghiasi tempat duduk di seluruh stadium pada ketika ini, Bos. Ya, bagaimana dengan pengadil kita? Anda jumpa dia? Saya masih belum sempat, tetapi malam saya sempat menelpon kau di Durban mengatakan bahawa doa dan bukan pada ketika ini memastikan bukan tampil selamat dan sempat juga mengirimkan salam kepada seluruh Malaysia yang mendoakan kejayaan berdamai. Berakhir separuh masa yang pertama tanpa jaringan, tetapi Meksiko nampaknya menguasai sedikit kelebihan jika dibandingkan dengan Afrika Selatan yang dapat kita saksikan separuh masa yang pertama itu tadi, Jasli.
Saya rasa pasukan tuan rumah Afrika Selatan berdepan dengan tekanan yang cukup memuncak dalam perlawanan pertama, terutamanya di separuh masa yang pertama ini, kerana kita lihat bagaimana mereka tidak langsung berjaya memegang bola, terutamanya di awal separuh masa yang pertama yang membuka ruang sebenarnya hampir-hampir kepada pasukan lawan Mexico untuk mendapatkan gol. Cuma mereka agak bertuah kerana mendapat ataupun mempunyai penjaga gol yang tega bertahan sepanjang 45 minit. Tahniah kepada Kune kerana pemain inilah berjaya sekarang ini mengikat kedudukan tanpa jaringan di Soccer City Stadium. Ya, itu gambaran untuk separuh masa yang pertama. Dan Hafiz Al-Hamad yang berada di stadium di Afrika Selatan, saya rasa bersedia untuk memberikan sedikit laporan gambaran dari stadium di Afrika Selatan itu, menyaksikan perlawanan pembukaan untuk Piala Dunia yang ke-19 ini. Jadi, halo Hafizal. Halo, Bu Syah. Apa khabar? Baik. Sihat ya? Sihat. Okey, apakah tiupan vuvuzela, tiupan trumpet plastik tu, Hafizal, mengganggu anda di stadium dan juga pemain? Sangat mengganggu sebenarnya. Kebanyakan wartawan-wartawan juga dari seluruh dunia yang membuat langsung melalui telefon juga. Di tempat saya bercakap ini ada hampir lebih kurang saya ingat 20 orang. Semuanya adalah wartawan memberikan laporan terkini ke stesen TV maupun radio masing-masing, terpaksa menutup telinga dengan kuat untuk dengar suara rakan-rakan kalau saya di tengah maupun di belakang. Saya lajar sembul. Sebentar tadi dapat kita saksikan mungkin lensa kamera tidak terarah kepada Carlos Alberto Ferreira, namun dia dilihat kerap kali tidak senang duduk dengan persembahan pasukan Bafana untuk separuh masa yang pertama. Memang tertekan nampaknya Afrika Selatan dengan asakan yang dilakukan oleh Mexico, beberapa peluang kemasan Mexico. Saya rasa sememangnya tekanan sudah dirasai oleh pasukan ini semenjak seminggu yang lalu dikabarkan. Kerana melalui akhbar-akhbar tempatan di Afrika Selatan ini, mereka memberikan publicity yang cukup hebat sebenarnya. Tidak cukup di media cetak, malahan di media elektronik juga menyaksikan bahawa tekanan itu sangat-sangat dirasai oleh barisan pemain-pemain Afrika Selatan untuk perlawanan pembukaan ini. Bagaimana reaksi penonton ataupun penyokong Afrika Selatan sepanjang 45 minit? Mereka tak dapat gol ni, Hafizal. Setakat ni dah saya dapat katakan bahawa kemeriahan hanya bukan dengan kurangkan, tapi dengan kesiapan lebih Terima kasih Hafizal. bagus. Okey, semoga anda sihat di sana. Kembali nanti ke tanah air. Bawa vuvuzela, trumpet bawa plastik. trumpet kemari. Bawa. Okey saudara, kita tadi bersama dengan Hafiz Al-Hamad yang berada di stadium di Johannesburg menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Meksiko bertemu dengan pasukan Afrika Selatan, iaitu pasukan tuan rumah. Apa yang dapat kita saksikan dalam separuh masa yang pertama tadi, ternyata Meksiko mempunyai banyak peluang, malah berjaya menggegarkan jaring, tetapi saya rasa itulah satu keputusan yang agak kontroversi juga. Kalau dapat kita lihat nanti bagaimana pergerakan yang dilakukan. Carlos Vela telah bagaimana pasukan Afrika Selatan begitu tertekan sekali dalam separuh masa yang pertama. Sebenarnya mereka mempunyai kelebihan sebelum perlawanan bermula kerana mereka bermain di hadapan penyokong sendiri, tetapi apabila mereka turun ke tengah gelanggang, bermacam-macam yang mengganggu di fikiran dan termasuklah saya rasa kematian mengejut cucu kepada presiden mereka yang pertama, iaitu Zenani Mandela. Anak kecil, bukan anak kecil, 13 tahun, yang pada tahun lalu dia membawa bola keluar ke podium dalam perlawanan akhir Piala Afrika yang berlangsung di Ellis Park, tetapi semalam ataupun awal pagi ini waktu tempatan, beliau telah terbunuh dalam kemalangan jalan raya, dan satu berita sedih juga bagi keluarga Nelson Mandela dan juga berita sedih juga kepada rakyat Afrika Selatan semua. Mungkin itu sebabnya mengapa Nelson Mandela
tidak beraksi, tidak datang ke stadium untuk menyaksikan perlawanan yang berlangsung pada waktu petang di Afrika Selatan, iaitu pertemuan antara pasukan Afrika Selatan bertemu dengan pasukan Meksiko yang merupakan perlawanan yang pertama untuk kancah Piala Dunia bagi tahun 2010 ini. Kembali semula kepada aksi-aksi yang terjadi pada separuh masa yang pertama tadi, ternyata barisan pemain-pemain pasukan Meksiko sepertilah pemain-pemain penyerang mereka banyak menguasai Aguila, umpamanya Franco, dan juga tidak ketinggalan Vela banyak menguasai bola dan melakukan gerak-gerak yang menarik untuk mengucar-ngacirkan pertahanan pasukan Afrika Selatan. Begitulah berakhir perlawanan pertama. Perlawanan pembuka tirai untuk Piala Dunia bagi tahun 2010 ini. Menyaksikan pasukan tuan rumah Afrika Selatan seri dengan pasukan Meksiko 1-1. Satu perlawanan yang boleh dikatakan mengulangi apa yang terjadi sebelum ini, Jasni, kerana selalunya begitulah. Halakasha jeritan pada minit ke-55 menyambut jaringan dari Sabalala, meletakkan pasukan Afrika di hadapan, tetapi Mexican Wave yang menyaksikan bagaimana pemain pertahanan yang bermain untuk pasukan Barcelona, Rafael Marquez telah berjaya untuk mengikat kedudukan pada minit ke-79. Jadi saya percaya, Hasbul, jaringan itu sebenarnya telah mematikan segala kesungguhan pemain-pemain Afrika Selatan selepas mereka mendapat suntikan. Dalam apa yang terjadi, 3 pemain pasukan Meksiko berada di belakang pertahanan terakhir untuk pasukan Afrika Selatan. Dan barisan pertahanan pasukan Afrika Selatan sebenarnya menanti agar linesman menunjukkan arah ataupun tanda offside, tetapi sebenarnya mereka terperangkap. Akhirnya Marquez telah berjaya untuk menjaringkan gol. Jadi 1-1 telah keputusan. Sememangnya kebiasaan pembukaan Piala Dunia terjadi begitu, keputusan yang hampir serupa, seri 1-1, tak banyak gol yang dapat disaksikan. Apapun corak permainan yang ditunjukkan dalam separuh masa yang kedua ternyata berbeza sedikit dengan separuh masa yang pertama. Kerana pada keadaan yang terlalu berhati-hati pada separuh masa yang pertama bertukar dengan corak yang nampaknya agresif, dan penguasaan ditunjukkan oleh Afrika Selatan di peringkat awal. Kemudian penguasaan pula dilakukan oleh Meksiko untuk mencari gol. Marah mereka telah ketinggalan ataupun kehilangan beberapa peluang sebelum jaringan ini dilakukan oleh Marquez pada minit ke-79 menyamakan kedudukan. Apa nak buat? 1-1 perlawanan untuk kumpulan A pembuka tirai. Perlawanan pertama dari 64 kesemuanya untuk Piala Dunia. Sabalala sekurang-kurangnya telah berjaya mencatat nama sebagai penjaring gol yang pertama dalam Piala Dunia edisi ke-19 ini, tetapi ruang ataupun peluang mereka untuk menamatkan permainan ini dengan kemenangan ataupun 3 mata tidak menjadi kenyataan, walaupun Mpela sebentar tadi pada minit-minit terakhir telah berjaya mendapat peluang. Malangnya tiang telah menjadi penghalang untuk pasukan ataupun rakyat Afrika Selatan bergembira pada malam ini dengan gol kemenangan. Jadi Hasbul, next game, next perlawanan pukul 2:30 pagi ini, tak lama lagi pertemuan antara pasukan Uruguay bertemu dengan pasukan Perancis. 2 lagi pasukan dalam kumpulan yang sama. Kumpulan A, Uruguay adalah merupakan juara pada tahun 1930 dan 1950, sementara Perancis pula adalah merupakan juara pada tahun 1958 ketika menjadi tuan rumah di tempat sendiri. Walaupun ternyata dikatakan Perancis agak merosot sedikit persembahannya di akhir-akhir ini, tewas banyak, dan mereka tewas dalam perlawanan ujian sebelum bermulanya kejohanan, tetapi mereka tetap diletakkan sebagai pilihan untuk kumpulan A. Mungkin bersama dengan Meksiko, mungkin bersama dengan pasukan Afrika Selatan, kerana pasukan Uruguay dikatakan kurang berpeluang. Tapi di atas kertas itulah percaturannya, Jasni. Tapi di atas gelanggang siapa tahu pasukan yang diwakili oleh Diego Forlán ini. Dan untuk peminat-peminat bola sepak, bersama kami di TV1 malam esok, kita akan menyiarkan perlawanan secara langsung di antara pasukan Argentina berhadapan dengan pasukan Nigeria. Iaitu perlawanan yang akan berlangsung pada jam 9.30 malam di TV1.
Dan di keesokan paginya pada jam 2 pagi kita juga akan membawa perlawanan secara langsung, pertemuan di antara pasukan England bertemu dengan pasukan Amerika Syarikat di TV1. Tak sabar Jadi Hasbul. Argentina bersama Nigeria pukul 10 malam ini dan kemudian England pada pukul 2.30. Baik, kita berehat sebentar Hasbul untuk memberi laluan kepada pesanan penaja rancangan dan jangan lupa untuk kembali bersama seketika bersama kami di IBC. Sekali lagi jangan lupa saudara, kami bawakan secara langsung perlawanan antara Argentina bertemu dengan Nigeria pada pukul 10 malam ini ya. Dan kemudian pada pukul 2.30 pagi pertemuan antara England dan USA juga akan dibawakan secara langsung untuk anda di rumah. Itulah temu janji kita dalam Piala Dunia tahun 2010 ini. Tak sabar rasanya Hasbul untuk melihat wajah baru Maradona, jurulatih pasukan Argentina yang sekarang ini sedang memburu gelaran muncul ataupun menjulang trofi Piala Dunia sebagai jurulatih pula. Jadi jangan lupa anda boleh menyaksikan Lionel Messi 10 dan pada pukul 2.30 pagi pula anda akan menyaksikan Wayne Rooney yang akan beraksi menerusi RTM 1 ini. Dan perlawanan pembukaan ini juga akan disiarkan secara ulangan pada jam 4 pagi ini. Bagi anda yang baru pulang ke rumah, bolehlah tunggu jam 4 pagi untuk melihat bagaimana aksi pasukan tuan rumah dan juga pasukan Mexico beraksi dengan keputusannya 1-1 dalam opening match perlawanan pertama. Baiklah, kita sudah pun di penghujung secara langsung.